Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 1 Jun bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Pakatan Harapan PH tidak bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. Majlis Presiden PH dalam satu kenyataan hari ini berkata, GST boleh menyebabkan harga barang naik mendadak dan memberi tekanan kepada rakyat, terutama apabila inflasi dan kos sara diri hidup semakin tinggi ketika ini. Mat Nur Ehwan dalam kenyataan hari ini berkata pemandu berkenaan direman sehari untuk membantu siasatan polis. Katanya ketika ini pihak polis sedang menunggu laporan bedah siasat kanak-kanak terbabit dan laporan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom terhadap bas sekolah berkenaan. Dalam perkembangan sama, Mat Nur Ehwan berkata polis juga akan meneruskan proses merakam percakapan daripada ahli keluarga mangsa melibatkan waris dan kakak si mati berusia 13 tahun. Menurutnya, buat masa ini proses rakam keterangan tidak dapat dilaksanakan memandangkan ahli keluarga mangsa sedang menjalani proses kuarantin di rumah mereka akibat COVID-19. Khamis lalu, seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 4 bulan maut dilanggar bas sekolah di hadapan sebuah rumah di Taman Anggrek, Bandar Baru Salak Tinggi. Semasa kejadian, mangsa dipercayai mengekori kakaknya tanpa disedari semasa hendak ke perhentian bas untuk menaiki bas sekolah. Pemandu bas sekolah yang terlanggar seorang kanak-kanak perempuan di Sepang Jumaat lalu dibebaskan dengan jaminan polis. Timbalan Ketua Polis Daerah Sepang, Superintenden Mat Nur Ehwan berkata, lelaki warga tempatan berumur 50 tahun itu dibebaskan Sabtu lepas. Mat Nur Ehwan dalam kenyataan hari ini berkata pemandu berkenaan direman sehari untuk membantu siasatan polis. Katanya ketika ini pihak polis sedang menunggu laporan bedah siasat kanak-kanak terbabit dan laporan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom terhadap bas sekolah berkenaan. Dalam perkembangan sama, Mat Nur Ehwan berkata polis juga akan meneruskan proses merakam percakapan daripada ahli keluarga mangsa melibatkan waris dan kakak si mati berusia 13 tahun. Menurutnya, buat masa ini proses rakam keterangan tidak dapat dilaksanakan memandangkan ahli keluarga mangsa sedang menjalani proses kuarantin di rumah mereka akibat COVID-19. Khamis lalu, seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 4 bulan maut dilanggar bas sekolah di hadapan sebuah rumah di Taman Anggrek, Bandar Baru Salak Tinggi. Semasa kejadian, mangsa dipercayai mengekori kakaknya tanpa disedari semasa hendak ke perhentian bas untuk menaiki bas sekolah. Seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penaga Muhammad Yusni Mat Piah menggesa kerajaan DAP dan pihak berkuasa menangani isu bunuh diri di Jambatan Pulau Pinang. Muhammad Yusni berkata kerajaan negeri perlu memastikan Jambatan Pulau Pinang itu tidak dijadikan sebagai mercu tanda untuk orang awam membunuh diri. Lihat statistik kes bunuh diri di jambatan ini setiap tahun meningkat. Daripada tahun 2019, 8 kes, tahun 2020 disebabkan pandemik menurun kepada 6 kes, tapi tahun 2021 meningkat kepada 12 kes, dan tahun ini daripada Januari sehingga Mei 15 kes dan hari ini 1 Jun ditambah dengan 1 kes menjadi. Jadi kita tak nak Jambatan Pulau Pinang sebagai mercu tanda negeri kita nantinya menjadi masyhur ataupun disebut sebagai tempat berpotensi ataupun tempat yang menarik orang untuk membunuh diri. Daripada agensi penguatkuasaan maritim kita melihat kes terjun diri ini ataupun kes bunuh dan terjun daripada jambatan ini setiap tahun meningkat seperti yang saya sebut, dan punca kes ini disebabkan saya melihat yang pertama masalah kesihatan, yang kedua masalah kekeluargaan, dan yang ketiga masalah isu kewangan. Apatah lagi kali ini negara kita juga terbeban dengan kos sara hidup sebagaimana yang telah dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat. Terdahulu, Malaysia Gazette melaporkan sebanyak 15 kes terjun Jambatan Pulau Pinang dilaporkan berlaku sejak Januari hingga Mei lalu. Pelakon Jasmine Hamid dirawat di unit penjagaan koronari CCU akibat serangan jantung. Berita itu dikongsikan suaminya Nazmi Abdul Rahim menerusi Instagram pelakon berkenaan hari ini.
Menurut Nazmir, ini kali pertama isterinya mendapat serangan jantung. Katanya keluarga aktris berusia 47 tahun itu mempunyai sejarah masalah jantung. Tambah beliau lagi, tekanan darah dan degupan jantung Jasmine agak rendah menyebabkan doktor terpaksa memberikannya ubat untuk mengepam darah ke jantung. Nazmir dalam pada itu memohon orang ramai untuk mendoakan kesembuhan kepada isterinya. 3 anggota sukarela nyaris maut dihempap sebatang pokok jenis Kaya senegalensis dalam kejadian ribut dan hujan lebat di lintang Kampung Melayu Pulau Pinang hari ini. Kejadian di Balai Sementara Pasukan Bomba Sukarela Paya Turbong itu berlaku jam 4 pagi tadi, namun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Neo Boon Siang berkata beliau bersama 2 lagi anggota bomba sukarela sedang tidur di sebuah bilik dalam premis berkenaan ketika kejadian berlaku. Menurut lelaki berusia 37 tahun itu, beliau terjaga daripada tidur akibat angin kuat dan tiba-tiba sebatang pokok menghempap bahagian bumbung berhampiran bilik tidur. Tambahnya, kejadian itu turut menyebabkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang digunakan untuk operasi rosak dihempap pokok warisan yang dipercayai berusia 100 tahun. Turut terkesan 5 buah motosikal milik anggota bomba sukarela. Sementara itu, Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Paya Terubong, Yusri Zakaria berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.02 pagi sebelum sepasukan anggota dikerahkan ke lokasi kejadian. Jelasnya yang ditemui wartawan Malaysia Gazette, sebaik tiba pihaknya mendapati 3 anggota sukarela dilaporkan berada di lokasi namun berjaya menyelamatkan diri. 3 anggota pasukan bomba sukarela berada di dalam bilik standby dan mangsa dalam keadaan selamat lah. Semua sekali anggota dalam keadaan selamat dan tidak melibatkan kecederaan pada anggota tersebut. Kerusakan pada struktur bangunan sementara melibatkan bahagian bumbung. Bahagian bumbung telah dihempap oleh pokok. Anggaran kerugian tak dapat dipastikan dan peratusan 50% daripada bumbung bangunan dan mengakibatkan kerosakan pada peralatan kebombaan dan juga kenderaan milik. Malaysia Gazette difahamkan pokok terbabit merupakan pokok warisan yang dipindah dari lokasi asal sebelum ditanam di tanah lapang Jalan Tianti itu pada tahun 2019. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel kekal bagi tempoh 2 Jun hingga 8 Jun 2022. Kementerian Kewangan berkata harga RON 97 dikekalkan pada paras RM4.70 seliter, manakala RON 95 dan diesel masing-masing RM2.05 dan RM2.15 seliter. Menurut kementerian itu, langkah kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 dan diesel adalah bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Katanya kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Seterusnya, pihak berkuasa penerbangan awam Saudi, GAKA, mengumumkan senarai 4 lapangan terbang yang dihaskan untuk menerima jemaah haji bagi musim 1443 Hijrah. Akhbar Mesir El Watan melaporkan GAKA dalam surat kepada syarikat penerbangan yang beroperasi di negara itu menyeraikan lapangan terbang di Jeddah, Madinah, Yanbu dan Taif telah diluluskan untuk pergerakan jemaah haji sahaja. Sehubungan itu, pemegang visa bukan haji tidak lagi dibenar memasuki Arab Saudi melalui 4 lapangan terbang berkenaan untuk tempoh 10 Zulkaedah atau 10 Jun 2022 hingga 10 Zulhijjah 1443 Hijrah atau 10 Julai 2022. Memetik Jeddah Airports Company, akhbar itu melaporkan larangan perjalanan bagi pemegang visa lawatan, komersial dan visa pelancong ke lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah yang berkuat kuasa 10 Zulkaedah hingga 10 Zulhijjah 1443 Hijrah. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.